Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Diana akan membentangkan berkenaan personality. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan personality? Personality atau kepribadian merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji kepribadian dan proses individu lain yang menjadikan seseorang itu insan. Ini bermaksud dalam psikologi, personality ditakrifkan sebagai himpunan pola emosi, pemikiran dan perlakuan yang unik untuk seseorang. Personality juga berkait rapat dengan tindak tanduk seseorang yang ingin menzahirkan ciri-ciri kawalan emosi dan pemikiran. Seterusnya ialah personality menurut Islam. Dari segi perspektif Islam, personality dimaksudkan sebagai sahsiah ataupun secara umumnya disebut sebagai akhlak. Ia merujuk kepada kepribadian seseorang individu. Perkataan akhlak berasal daripada kalimah bahasa Arab iaitu khuluq yang bermaksud perangai atau tingkah laku, iaitu akhlak seseorang terhadap Allah, diri sendiri, suami isteri, anak-anak, keluarga, rakan-rakan masyarakat dan alam seluruhnya yang dipaparkan ketika berlaku interaksi antara kedua-dua belah pihak. Ia juga merujuk kepada keimanan seseorang individu. Dalam Islam, pembentukan akhlak adalah sangat penting dan menjadi asas bagi penghasilan personaliti yang kukuh berlandaskan syariah yang digariskan dalam Islam. Akhlak dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Individu yang berakhlak terpuji ialah manusia yang melakukan kebaikan dan menyerah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, akhlak dalam Islam bersifat lengkap dan sempurna kerana ianya disampaikan dan dihuraikan dengan baik Allah Rasulullah SAW yang mengandungi tata cara akhlak yang mahmudah, cara untuk mendapatkan akhlak mulia serta cara untuk membuang akhlak yang keji. 4 asas utama akhlak yang mulia. Mengikut Imam Ghazali terhadap 4 asas utama akhlak yang mulia, keempat-empat sifat ini perlu ditegakkan untuk melengkapkan diri dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Yang pertama, kebijaksanaan yang dapat membezakan benar dan salah. Kebijaksanaan seseorang hanya akan dapat diperolehi dengan menuntut ilmu. Hanya dengan menuntut ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu akan mampu membezakan perkara yang hak dan benar dengan perkara yang salah dan batil. Yang kedua ialah keberanian menahan atau mengarahkan kemarahan dengan menggunakan akal. Marah yang datang kepada manusia sebenarnya adalah daripada dorongan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Emosi manusia ketika itu sudah tidak seimbang, maka keberanian seseorang itu dengan menggunakan akal yang waras akan dapat mengawal perasaan marah yang meluap-luap. Marah adalah satu sifat mazmumah yang harus dijauhi supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang memiliki sifat tercela. Sesiapa yang tidak dapat mengawal perasaan marah sebenarnya sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Yang ketiga, kebersihan jiwa bagi menahan keinginan syahwat dengan mendidiknya untuk tunduk kepada akal dan syarak. Ini bermaksud jiwa yang telah dididik dengan iman dan ayat-ayat Allah akan bersih daripada keinginan syahwat dengan mendidiknya untuk tunduk kepada akal dan syarak. Untuk mendidik jiwa perlu kepada mujahadah dan muhasabah. Salah satu cara untuk mendidik jiwa adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan tadabbur, bermakna menghadiri majlis ilmu dan mencari tempat sunyi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, keadilan, iaitu kekuatan jiwa yang boleh mengatasi sifat marah dan keinginan syahwat lalu membimbingnya ke arah kebijaksanaan. Ini bermaksud perlunya ada sifat keadilan dalam diri seseorang. Adil maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apabila jiwa seseorang kuat dan mampu mengawal perasaan marah dan nafsu syahwat dan mendidiknya kepada hukum-hukum Allah, ini bermakna jiwanya telah wujud sifat adil. Perlu bersikap adil pada diri sendiri, maka keadilan itu akan dapat diberikan kepada orang lain. Biasanya orang yang zalim, iaitu tidak adil, tidak akan dapat mengawal nafsu marah dan nafsu syahwat yang menyebabkan jiwanya rosak dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta sewenang-wenangnya melakukan
apa-apa jua tanpa berfikir dengan waras. Ciri-ciri personality. Menurut Dr. John A. Johnson, secara umumnya ciri-ciri personality seseorang individu dibahagikan kepada 5 sifat yang asas, iaitu mempunyai kesedaran, bersifat sosial iaitu suka bergaul, berpendapat sama iaitu senang mencapai persetujuan, dan bersifat neurotik iaitu mempunyai gangguan emosi. Extrovert melalui pendapat Carl Gustav Jung tahun 1923, dia adalah istilah yang digunakan dalam psikologi dan personality untuk menggambarkan jenis personality seseorang yang cenderung terbuka, aktif dan bertenaga dalam berinteraksi sosial. Extrovert ni juga dia berasa lebih selesa dalam semua situasi sosial dan dia seronok berinteraksi dengan orang lain. Dalam masa yang sama, dia juga akan berasa dirangsang oleh persekitaran yang sibuk. Ciri-ciri umum dari individu extrovert, dia meliputi seperti mempunyai minat yang tinggi terhadap dunia luar dan orang lain. Dia suka bercakap, dia peramah, mudah bergaul, optimis dan suka sangat dengan aktiviti sosial. Untuk introvert pula, ia merupakan individu yang cenderung untuk mempunyai keutamaan kepada situasi yang lebih senyap, kurang berinteraksi sosial dan muhasabah diri yang lebih mendalam. Contohnya, ciri-ciri orang introvert ni adalah seperti dia mempunyai minat dan keupayaan yang tinggi dalam menerokai dunia dalaman seperti pemikiran, perasaan, pengalaman seseorang. Selain daripada itu, orang introvert ni dia suka berseorangan, dia suka merenung, aktiviti solo, tekun, malu, berpandangan hidup pesimistik. So saya ambil satulah contoh macam aktiviti solo yang disuka buat oleh orang-orang introvert ni adalah seperti mereka ni lebih suka menjalankan aktiviti secara berseorangan dan berasa selesa bila sendiri. Contohnya seperti membaca, menulis. Itu antara salah satunya lah cara mereka untuk mengisi semula dan mendalami pemikiran mereka. Okay, ambivert. Ambivert ni dia tengah-tengah. Dia ada extrovert, dia ada introvert. So ambivert ni adalah orang yang boleh mengubah tingkah laku bergantung pada keadaan. Mereka ni, yang ambivert ni, dia boleh menjadi seorang yang sangat mesra dan boleh menjadi seorang yang sangat cerewet apabila mereka bersama orang lain. Tetapi mereka ni juga boleh menjadi pendiam dan banyak berfikir apabila mereka mahu bersendirian. Dalam masa yang sama, mereka ni mampu bertindak seperti seorang yang suka bergaul dan pemalu, menjadikan ambivert ni sangat pandai menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeza. Okey, adalah penting juga untuk diingatkan bahawa ambivert ni ialah konsep yang menggambarkan variasi dalam personaliti manusia dan ramai orang berasa berkaitan dengan kualiti seseorang ambivert ni, ia akan menunjukkan bahawa personaliti bukanlah sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah-ubah atau boleh menyesuaikan diri bergantung pada konteks dan masa. Jenis personaliti. Terdapat pelbagai ujian bagi menentukan jenis personaliti. Salah satu pendekatan yang popular menggariskan personaliti seseorang terbahagi kepada dua jenis, iaitu personality jenis A dan personality jenis B. Okey, personality jenis A. Dia ni kelihatan seolah-olah sentiasa bekerja di bawah tekanan, hard driving dan mempunyai daya saing yang terlalu tinggi, tapi kadang-kadang dia agak keterlaluan. Dan personality jenis A ni dia kurang sabar dan agresif. Okey, manakala berbeza pula dengan personality jenis B. Okey, personality jenis B ni dapat kita simpulkan dia ni lebih kepada relax, easy going, pandai dan suka bersosial. Dia juga adalah yang jenis berdaya saing dan tidak begitu tinggi, lebih sabar, bertimbang rasa, berhati-hati dibandingkan dengan personality jenis A. Tiga faktor yang mempengaruhi personality ni adalah hati, nafs, akal. So ada tiga kat sini. So yang pertama adalah hati.
Hati melalui rohani manusia yang berpusat kepada naluri rasional. Sejauh mana hati menghayati risalah Tuhan menentukan kualiti hati individu. Terdapat 3 jenis hati yang membentuk personaliti yang berbeza. So yang pertama adalah hati qalbun, di mana ia belum kukuh dengan tuntutan agama, memerlukan akal untuk memandu ia bertindak. Okey, yang kedua adalah hati fuadun, di mana hati individu yang sudah ada keyakinan terhadap risalah Tuhan. So yang ketiga adalah hati lupun, hati yang kukuh dapat mencetuskan hati yang rasional dan ikhlas untuk membimbing akal. Okey, naf. Naf ni membentuk personaliti yang berbeza. Naf ni terbagi kepada 4. Yang pertama adalah naf amarah, iaitu individu yang bertindak mengikut runtuhan nafsu hingga bersifat kejahatan dan kerosakan. Yang kedua adalah naf mutmainah. Ia dapat menahan runtuhan nafsu syahwat dan mencapai ketenangan. Yang ketiga adalah naf mardiyah, di mana individu yang lemah bertutur kata menerima penuh atas ketentuan Allah dan bersyukur dan merasa puas dengan apa yang ada. Dan yang keempat adalah naf kamilah, di mana hanya diperoleh oleh para rasul yang mempunyai sifat yang sempurna. Akal merupakan anugerah Allah kepada manusia. Keupayaan intelek yang membolehkan manusia ini boleh berfikir secara rasional. Akal ni terdapat 3 jenis yang membentuk personaliti yang berbeza. So yang pertama adalah akal biasa. Akal biasa ni adalah percaya pada apa yang dilihat dan dia menolak perkara-perkara yang abstrak. So yang kedua adalah akal ta'akul, di mana ia menganalisis berdasarkan sebab musabab dan jenis akal yang sederhana. So yang ketiga adalah akal tadabbur, di mana ia berfikir secara ikhlas dan rasional, berpandukan pada kekuatan iman dan akal dan merupakan akal yang berkualiti tinggi. Akhir sekali, kesimpulan. Secara keseluruhan, personaliti ini merangkumi satu penyusunan di antara faktor-faktor seperti biologi, psikologi dan sosiologi. Untuk proses pergaulan berlaku, seseorang itu haruslah mempunyai personaliti.